Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah. Jom belajar bersama-sama dengan Ustazah Izani ya. Bagi mata pelajaran Pendidikan Islam bidang Jawi tahun 4. Baiklah. Sebelum Ustazah teruskan pengajaran pada hari ini, kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan buku teks Pendidikan Islam tahun 4. Ini adalah muka hadapan buku teks Pendidikan Islam yang akan digunakan oleh anak-anak pada tahun ini. Baiklah. Kita perhatikan pada ruangan kandungan yang terdapat pada muka surat 3 Roman. Ustazah hanya ingin terangkan berkaitan dengan bidang Jawi sahaja ya. Bidang Jawi terdapat 4 unit. Unit yang pertama di bawah tajuk Kenali Saya di muka surat 58. Unit 2 Cintai Tulisan Jawi di muka surat 64. Unit 3 Travelog Ilmu di muka surat 70 dan unit 4 Menuju Baitullah. Baiklah anak-anak, kita akan mempelajari pelajaran pada unit yang pertama dulu pada hari ini, iaitu Kenali Saya. Baiklah, pernahkah anak-anak mendengar perkataan Hamzah? Bagus. Hamzah di sini ialah huruf Hamzah ya, bukan nama seseorang. Kita lebih prefer kepada huruf Hamzah. Jadi pada hari ini Ustazah akan memperkenalkan anak-anak berkaitan dengan huruf Hamzah. Baiklah. Cuba perhatikan buku teks di muka surat 58 di bawah tajuk Kenali Saya. Okey, cuba anak-anak perhatikan perkataan yang terdapat di dalam buku teks muka surat 58 ini, dan di bahagian tepi ini adalah 8 perkataan yang telah Ustazah keluarkan. Okey. Kalau anak-anak perhatikan di bahagian bawah muka surat 58, ada satu ikon otak manusia ya. Okey. Maknanya dia minta anak-anak untuk berfikir. Sila kenal pasti kedudukan huruf Hamzah. Okey, cuba anak-anak fikir. Perhatikan perkataan, 8 perkataan yang telah Ustazah keluarkan. Di manakah kedudukan huruf Hamzah bagi perkataan-perkataan ini? Okey, perhatikan perkataan yang pertama. Okey, boleh sama dengan Ustazah ya. Perkataan pertama Aisyah. Yang kedua air. Yang ketiga Al-Quran. Yang keempat doa. Yang kelima ong. Yang keenam di atas. Yang ketujuh daun. Dan yang ke-8 baik. Okey. Kita teruskan lagi. Baiklah. Seterusnya ialah
kedudukan huruf hamzah dalam tulisan Jawi. Pada hari ini, Ustazah akan memperkenalkan secara sekaligus ada 5 kedudukan huruf hamzah dalam tulisan Jawi. Okey, kita perhatikan sama-sama ya. Yang pertama, hamzah di atas huruf alif. Baiklah, cuba kita lihat penerangan bagi kedudukan huruf hamzah di atas huruf alif. Yang pertama, perkataan urus. Urus. Kemudian, apabila diletakkan imbuhan diurus. Kedudukan huruf hamzah berada di atas alif apabila berlakunya penambahan imbuhan di depannya. Diurus. Perkataan asal urus tidak ada hamzah di atas alif, tetapi selepas diletakkan imbuhan di hadapan perkataan tersebut, maka di atas huruf alif tersebut terdapat huruf hamzah. Diurus. Baiklah, perkataan seterusnya, alih, tiada huruf hamzah di atas huruf alif. Kemudian diletakkan imbuhan di, maka terdapatlah huruf hamzah di atas huruf alif. Di, alih. Seterusnya, perkataan orang. Cuba perhatikan perkataan orang. Diletakkan imbuhan se di hadapannya, maka adalah huruf hamzah di atas huruf alif. Seorang. Seorang. Perkataan seterusnya, ikat. Ikat. Apabila diletakkan imbuhan se di hadapan, maka terdapatlah huruf hamzah di atas huruf alif. Seikat. Seikat. Okey. Perkataan yang seterusnya, arah. Arah. Apabila diletakkan imbuhan ke di hadapan, maka terdapatlah huruf hamzah di atas huruf alif menjadikannya ke arah. Ke arah. Perkataan yang terakhir ialah empat. Empat. Apabila diletakkan imbuhan ke di hadapan, jadilah keempat. Maka wujudlah hamzah di atas huruf alif. Kedudukan hamzah ini adalah lebih kepada kaedah penulisannya anak-anak. Jadi huruf hamzah ni akan diletakkan semasa kita menulis perkataan-perkataan yang telah Ustazah sebutkan tadi. Baiklah. Seterusnya ialah yang kedua, hamzah di bawah huruf alif. Hamzah di bawah huruf alif. Okey, ada 3 di sini. Yang pertama, kata dasar berasal daripada perkataan bahasa Arab. Contohnya, perkataan Islam. Yang kedua, perkataan yang bermula dengan i tunggal. I tunggal. Contohnya, perkataan i dagang. I dagang. Okey. Untuk kita eja i, alif ada hamzah di bawah. Alif hamzah ya. Okey. I. Contoh yang lain, email. Sama juga. Email. E-teknologi. Dan pelbagai lagi perkataan yang dimulai dengan perkataan i tunggal. Yang ketiga ialah kata sapaan. Kata sapaan. Okey, contoh yang diberikan di sini ialah
Okey, cara nak ejanya alif, hamzah di bawah, ya, ha. Baiklah. Marilah sama-sama kita perhatikan nota yang berada di bahagian bawah muka surat 59. Okey. Kata dasar bermula dengan huruf alif dan didahului dengan imbuhan awalan pe, se dan ke. Huruf hamzah perlu diletakkan di atas huruf alif. Okey. Maknanya di sini huruf alif yang ada hamzah di atas hanya berlaku sekiranya kita meletakkan imbuhan di awal perkataan tersebut. Yang kedua, perkataan Islam dikekalkan hamzah di bawah huruf alif walaupun didahului dengan imbuhan awalan pe, se, ke. Contoh, Islamkan, diislamkan. Okey, maksudnya di sini perkataan Islam itu walaupun ianya berada pada kata tunggal, hamzah tetap ada di bawahnya. Baiklah. Seterusnya, kita ke kedudukan huruf hamzah yang ketiga, iaitu hamzah 3/4 daripada garisannya. Hamzah yang berada pada kedudukan 3/4. Okey, contoh, tengok yang pertama, perkataan berimbuhan an dan juga i. Perkataan berimbuhan an dan juga i. Contoh, perkataan tajaan. Kata dasar dia taja. Kata dasar taja. Tapi bila kita letak imbuhan an, huruf hamzah hendaklah ditulis pada kedudukan 3/4. Contoh yang kedua, kejayaan. Kejayaan. Kata dasar dia jaya. Apabila kita letakkan imbuhan di depan ke, di belakang an. Tapi kita lebih fokus kepada imbuhan an ya. Imbuhan an, maka hamzah pada imbuhan tersebut hendaklah ditulis 3/4 daripada garisan. Okey, Ustazah ambil satu lagi contoh untuk imbuhan i. Mewarnai. Mewarnai. Kata dasarnya ialah kata dasarnya adalah warna. Kata dasar adalah warna. Kita tengok pada imbuhan i. Okey, warnai. Mewarnai. Okey, kita letakkan hamzah 3/4 pada kedudukan garisan dia seketika hendak menulis. Okey. Yang kedua, kata nama khas. Kata nama khas. Okey, contoh lebih dia di sini ialah nama seseorang Nama orang Cina ni. Ong ataupun eng. Hamzah di awal ditulis pada kedudukan 3/4 daripada garisan. Baiklah. Seterusnya, yang ketiga, kata dasar daripada suku kata gabungan UI, OU, AI. Maksudnya di sini, dalam satu perkataan tersebut terdapat dua huruf vokal. Okey, untuk memisahkan kedua-dua huruf vokal tersebut, kita letakkan hamzah di tengah-tengahnya dan ditulis pada kedudukan 3/4 daripada garisan. Contohnya, perkataan paus. Pa alif, hamzah, waw, sin. Pa alif, hamzah, waw, sin. Cuba perhatikan ada dua huruf vokal pada perkataan ini, iaitu alif dan waw. Jadi untuk memisahkan kedua-dua huruf vokal ini, diletakkan hamzah
di tengah-tengah huruf tersebut pada kedudukan 3/4 daripada garisan. Baiklah. Yang seterusnya, yang keempat, hamzah setara dengan garisan. Bermaksud, hamzah ditulis di atas garisan sama dengan huruf-huruf yang lain. Okey, tengok perkataan yang diberi. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran. Yang kedua, wuduk. Yang ketiga, ulama. Dan yang seterusnya. Dan di sini ada sedikit nota. Kata dasar berasal daripada bahasa Arab. Dan kebiasaannya, hamzah setara ni adalah perkataan yang berasal daripada bahasa Arab. Dan yang terakhir, hamzah berumah. Hamzah berumah. Maksudnya ialah hamzah ni ada rumah. Okey, hamzah ada rumah. Okey, contoh perkataan malaikat, Israel, masalah dan seterusnya. Dan kebiasaannya juga kedudukan hamzah berumah ini juga berasal daripada perkataan bahasa Arab. Baiklah, insya-Allah kesemua pelajaran yang kita pelajari pada hari ini akan dibincangkan secara terperinci pada kelas yang akan datang. Pada hari ini, Ustazah hanya menceritakan secara sekaligus sahaja. InsyaAllah, pada masa akan datang, Ustazah akan terangkan satu persatu. Satu tajuk untuk satu hari pelajaran sahaja. Ya. Okey, untuk yang seterusnya, di sini Ustazah ada sediakan sedikit latihan untuk anak-anak. Okey, untuk latihan hari ini, sila buat dalam buku tulis Jawi. Okey. Kedudukan hamzah dalam tulisan Jawi. Anak-anak hanya perlu menyediakan 2 jawapan sahaja bagi setiap kategori. Jawapan boleh dipilih ataupun diambil daripada apa yang telah Ustazah terangkan sebentar tadi. InsyaAllah. Sekali lagi, Ustazah nyatakan pada sesi pembelajaran akan datang, Ustazah akan terangkan dengan lebih terperinci mengikut 5 kategori kedudukan hamzah dalam tulisan Jawi. InsyaAllah. Baiklah. Yakinkan diri, Jawi bukan mata pelajaran yang susah ya anak-anak. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada sesi pembelajaran yang akan datang. Sekian, terima kasih dari Ustazah Izani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.